saja. Okey. Baik, alhamdulillah Ummul Kitab telah kita bacakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih yang berpagi-pagian. Anda bukan tidak ada program penting, kan? Anda mempunyai pelbagai agenda pada pagi Jumaat, khususnya yang malam tadi tak berkesempatan. Dia ada agenda pagi subuh ni sepatutnya membaca surah Al-Kahfi, kan? Namun kita tangguhkan seketika, bukan kerana kita memilih sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, tapi kita nak dipayungi malaikat Allah dalam keberkatan majlis ilmu ini. Okay? Jadi alhamdulillah muslimin muslimat dirahmati Allah, saya mengucapkan dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimin muslimat dirahmati Allah? Terima kasih kepada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Okay, salam ukhuwah fillah sekali lagi. Ustazah bersetuju untuk bersama-sama dengan mereka sebulan sekali untuk kuliah subuh. Kuliah subuh macam ni diminta untuk sepanjang-panjangnya lah, tetapi Ustazah mulakan untuk Oktober. Bulan lepas kita start dah Oktober, kemudian November, kemudian berakhir Disember. Untuk tahun 2022 Ustazah tak berani lagi lah, sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab kita tak tahu kan kondisi ke depan ni macam mana. Sebab kalau nak ikutkan memang ada dah program-program yang telah disusun, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, tetapinya bila orang berhajat, kita kenang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dengan akhlak yang begitu indah. Kita memahami bahawa apabila kita tunaikan hajat orang, insya-Allah Allah akan tunaikan hajat-hajat kita. Jadi kita berada dalam keberkatan majlis ilmu berpagi-pagian. Ustazah memilih tajuk apa nak bawa. Jadi bila kita ada, insya-Allah bila Allah izinkan, Oktober pagi ni, kemudian November, Disember, saya target ada 3 pertemuan untuk fokus sampai ke hujung tahun ini, untuk fokus dengan tajuk Mari Berhibur dengan Iman. Mari berhibur dengan iman. Di mana rujukan yang Ustazah buat adalah melalui tulisan Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy, buku Tenang Ada di Sini. Sahabat-sahabat siapa yang ada buku ni boleh sama-sama rujuk lah. Kenapa Ustazah memilih Mari Berhibur dengan Iman untuk kuliah subuh ni? Masya Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab status Facebook Ustazah malam tadi sebelum tidur. Nak sebut ni meremang bulu roma. Masya Allah. Ustazah kata tidurlah dengan iman. Kan? Ustazah pesan ni sebenarnya kepada anak-anak remaja, anak-anak kita lah, yang setiap rumah insya-Allah Allah izinkan mempunyai satu jiwa yang patut kita bugarkan dia dengan iman. Iman tak dapat diwarisi, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Tetapi bila kita faham bahawa apalah makna kehidupan tanpa iman, yang membezakan orang kafir dengan orang beriman, siapa yang mencampakkan iman ke dalam hati kita, kita hidup ni adakah untuk membesarkan rumah, membesarkan kereta, membesarkan tubuh semata, tapi sebenarnya adalah untuk membesarkan hati kita, jiwa kita dengan iman. Jadi iman inilah makanan orang beriman yang sepatutnya. Maksud, kalau hati tidak diisi dengan keimanan, tak ubah seperti mayat yang sedang berjalan di atas muka bumi Allah. Hidup ni tidak ada apa-apa artinya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, muslimat dirahmati Allah, adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Macam mana ibadah kita nak diterima Allah kalau kita tidak beriman kepada Allah? Kita nak submit satu projek, proposal apa sahaja, yang minta meraih simpati, pandangan daripada bos yang tertentu. Kita hantar, tuan, yang ni semoga ada rezeki saya, semoga diluluskan. Kita serah kepada orang tertentu, tiba-tiba kita tak mengharapkan dia.
Kita tak berpaut kepada dia, kita tak meminta kepada dia. Muslimin muslimat dirahmati Allah, mutlak milik Allah rezeki yang sampai kepada kita ni. Tapi apa usaha yang kita lakukan? Sebab itu kenapa emosi Ustazah begitu malam tadi sebelum tidur. Sebab Ustazah terkesan dengan rancangan di TV Al-Hijrah malam tadi. Itulah topik dengar. Dengar ni mendengar masalah masyarakat, yang mana seorang anak gadis sepatutnya dilindungi oleh seorang ayah tidur dalam keadaan tidak tenang. Apatah lagi malam hari, siang hari sebab ibunya bekerja sebagai nurse di hospital, maka kerja shift lah. Malam hari pun tak selamat, siang hari pun tak selamat, walaupun duduk dalam rumah sendiri, walaupun ada ayah kandungnya sendiri yang berada di dalam rumah tersebut, tak rasa selamat dari usianya 4 tahun. Kenapa? Pergi saja ibu ke tempat kerja, diangkat dari pembaringan, ditiduri dengan penuh kezaliman anaknya sendiri. Inilah kisah haruan makan anak. Derita seorang anak bukan daripada orang di luar rumah, tetapi dari orang di dalam rumah. Jadi tidurlah dengan tenang, hiduplah dengan tenang. Wahai anak-anak, siapa saja isteri, pasangan hidup, siapa saja yang kita lindungi, bila yang mengaku menjadi pelindung atau melindungi orang-orang yang dilindungi itu, dia mempunyai iman. Dan terzalimi bagaimana kita, dianiaya bagaimana kita dalam kehidupan ini, selagi mana kita punya iman, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tinggalkan kita. Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Mari berhibur dengan iman. Ustazah mulakan dengan kata-kata Sayyidina Ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya hati akan berasa jemu dan bosan seperti mana badan merasa letih dan lesu. Seharian bekerja, kita jumpa satu ayat dalam Quran, wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Kalau kita baca terjemahan je kita tak faham sahabat-sahabat ayat-ayat Quran yang macam ni. Apa maksud Allah jadikan malam tu sebagai pakaian? Contoh sahabat-sahabat, pagi ni Ustazah mulakan hari dengan pakai tudung ini, baju ini. Kemudian seharian nanti Ustazah keluar berpeluh, kita buat kerja sebagainya. Sampai rumah balik malam hari contoh. Lepas tu Ustazah pun agak-agak besok sanggup tak nak pakai baju yang kita dah bergelumang dah seharian. Mesti dia ada bau tak sedap, mesti ada bau dia yang kurang menyenangkan. Lepas tu kita dah mandi bersih-bersih elok, tiba-tiba besok kita pakai baju yang dah berbau tu. Tidak. Biasanya biar baju kita bukan baju yang mahal, bukan yang branded sungguh, tetapi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu kita nak pakai baju yang baru dicuci, baju yang wangi, baju yang baru dibasuh kan. Untuk apa? Menyegarkan rasa bugar. Kalau kita badan wangi tapi kita pakai baju yang busuk, kita pun rasa macam tak selera. Allah ciptakan malam untuk berehat, dan Allah jadikan itu sepertinya pakaian. Maksudnya mana ada orang nak keluar rumah macam mana seksi pun dia nak buka pakaian dia. Sebab itu jadikan takwa itu sebagai pakaian. Malam itu maksud memang dah jadi pakaian. Semua orang pun dia workaholic macam mana pun dia mesti akan tidur. Tidur tu merupakan satu istirahat yang panjang, sementara ditidurkan sepanjang-panjangnya selama-lamanya. Makna tidur sementara kita muslimin muslimat dirahmati Allah untuk apa? Untuk kita berehat daripada kepenatan semalam. So kita bangun muslimin muslimat dirahmati Allah pagi hari, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur, ya Allah, Engkau hidupkan aku. Untuk apa? Untuk kita bertaubat dengan dosa-dosa kita semalam. Itu je matlamat hidup kita. Kemudian hari ni apa target kita? Walaupun ada orang buat jahat kat kita, kita tetap hari ni aku nak hidup dengan amal salihat. Nak hidup dengan amal salihat. Datang kejahatan, engkau kalau jumpa orang tu nanti engkau nak tegur tak? Engkau nak kecam dia tak? Engkau nak caci maki dia tak? Kita ada akal, kita berfikir, memang aku duk sakit hati kat dia ni, tapi kenapa aku nak gunakan lidah aku ni bercakap yang buruk-buruk? Aku dah tak boleh nak bercakap baik depan orang yang menyakitkan aku. Okey, tak apa, tapi jangan gunakan lisan untuk bercakap yang jahat. Jadi bila kita tak boleh gunakan lisan bercakap yang baik, sahabat-sahabat, pilihlah untuk diam. Kawan kita pun kata, kau sekarang ni teman tapi tak mesra kan? Sebab kita nak sebut teman tapi mesra.
Tapi kalau nak sebut konon kawan tapi dah tak mesra macam dulu. Jadi sepatutnya kita berfikir kenapa orang dah tak semesra dulu dengan kita. Sebab tu bila kita jadi satu personality yang baik, kita tampil ke dalam masyarakat dengan satu perkara yang baik, bukan zahirnya semata, wah kita kata labuh tudungnya, serbannya tebal, kita rasa itulah orang yang terbaik. Sahih di sisi agama Allah menutup aurat patuh syariah. Tetapi bagaimana hatinya? Sebab kerja hati ni sahabat hanya antara kita dengan Allah. Orang tak boleh scan hati kita. Faham ya? Jadi bila kita sebutkan kita berpenat-penat seharian, malamnya kita dah tak fikir apa dah, terus tidur saja. Besok pagi segar bugar. Dah mandi pula, ada exercise sikit contoh kan. Nanti isteri pun tegur, bang nak pergi kerja. Kata semalam dah tak larat dah letih sangat. Hai, kenalah kerja. Tanggungjawab kita ni. Semangat pula, syukur, sihatkanlah suamiku ya Allah. Itu secara zahirnya. Tapi secara batinnya sahabat-sahabat, ada orang, ustazah kenapa saya setelah bersolat tak tinggal, setelah saya buat amalan-amalan sunat, kenapa ya ustazah Allah masih beri saya ujian demi ujian demi ujian? Sahabat-sahabat, kalau badan kita boleh letih, zahir kita boleh letih, batin kita pun boleh letih. Kan? Maksud ustazah nak sebut, kalau kita boleh berehat daripada kepenatan seharian bekerja, kita boleh tidur, kita boleh makan suplemen tertentu, kita boleh jumpa tukang urut, masuk spa contoh sekali-sekala kan sahabat-sahabat. Macam mana batin? Orang kaya raya ustazah senang lah, boleh pergi spa tiap-tiap minggu, ada orang picit-picitkan dia. Nak potong kuku, tangan dan kaki pun ada orang tolong potongkan. Bayar saja. Contoh muslimin-muslimat dirahmati Allah. Orang beruang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak apa. Tapi bila kita sebutkan bahawa kepenatan, kelesuan batin kita ni, sebab itu Saidina Ali sebut, oleh itu rehatkanlah mereka dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ada orang punya ilmu tapi tak punya hikmah. Macam mana kita nak bezakan? Kan dia dah ada ilmu tapi dia tak boleh nak apply dalam kehidupan dia. Dia tak mampu nak pujuk hati dia sendiri. Dia tahu ilmu tadi, kalaupun aku sakit hati, aku tak boleh caci maki menggunakan lidah aku ni, balas balik kejahatan dia ni. Bagaimana orang yang hikmah, dia kata, Allah dan Rasulullah tak suka ni kalau aku duk sakit hati dekat orang tu, aku gunakan lidah aku untuk mencaci maki. Lalu orang datang bertanya, macam mana kau boleh sabar macam ni? Orang datang ke engkau menyakitkan hati engkau, engkau masih boleh senyum, boleh gelak lagi. Kalau aku taklah. Ini bezanya orang yang hikmah. Sahabat-sahabat, nak bercakap, nak menegur orang lain, bukan main sembrono saja sambil yang retak terbelah terus. Nak nasihat orang kunun, tapi yang retak terbelah terus. Kita punya hikmah ni macam mana orang yang retak, akhirnya kita cari gam gajah, gam uhu, kita cantumkan semula, kita menjadi orang yang islah, yang mendamaikan. Retak tu tercantum semula. Ini orang yang hikmah. Kita nak jadi manusia macam ni sahabat-sahabat bukan mudah. Ilmu saja tak cukup. Jadi kita minta tolong dengan Allah. Bantu aku untuk membantu mereka ya Allah. Ni penting ya, pagi-pagi kita berikanlah ruang untuknya bagi mengembalikan keceriaan. Ada orang yang diuji bertalu-talu, lepas satu-satu sehingga dia rasa lesu batin dia. Penatlah jadi orang taat kepada perintah Allah ni. Lagi sembahyang, lagi besar ujian. Lagi pakai tudung labuh, lagi macam-macam Allah nak uji kita. Allah tu tak sayang aku ke? Ini jiwa yang dah mula penat. Sahabat, terkadang ia berlaku dalam keluarga kita sendiri. Na'udzubillah. Kerana apa? Mak ayah kita dulu orang yang jaga solat, orang yang tak pernah tinggal ibadah. Tetapi bila makin lama, kenapa Allah bagi mak sakit, stroke juga ni? Mak ingat dulu mak rajin jogging, mak rajin sembahyang. Jogging tu untuk kesihatan mak, tak adalah kena stroke macam ni. Contoh sahabat-sahabat, kenapa Allah bagi dekat kita? Jawapannya Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak sebutkan tanda sayangnya Allah dengan memberikan ujian kepada kita. Sahabat, sekuat mana pun jiwa, sekuat mana pun fikiran, sekuat mana pun fizikal seseorang, apa yang kita nak sebut, ada masanya dia terkesan dengan masalah-masalah dalam kehidupan. Cuba yang sedang diuji Allah dengan pelbagai ujian, sama ada berbentuk nikmat ataupun berbentuk musibah,
yang tengah tersengih-sengih dengan nikmat yang sangat luas. Malam tadi dapat durian runtuh. Stop sikit, jangan senyum sampai telinga, koyak mulut nanti. Sahabat-sahabat, jangan duk syok sangat, gembira melampau-lampau. Sahabat-sahabat ustazah yang diuji dengan bentuk musibah, percayalah, Allah sedang mendekat denganmu. Allah sedang menghulurkan tali. Macam mana kita bersungguh untuk menarik tali tersebut, untuk semakin ditarik dan akhirnya kita mendekat. Macam mana orang nak tolong orang yang dalam keselamat, orang yang dalam kelemasan. Kita campakkan tali kat dia, paut dengan tali ni. Akhirnya kita tarik. Orang tu pun pelan-pelan mendekat dengan kita. Akhirnya dia mendakap kita dengan penuh kasih sayang. Terima kasih engkau selamatkan aku. Allah, terima kasih melalui ujian ini engkau selamatkan aku. Kalau orang yang melayani ujian itu penuh hikmah. Tetapi kalau sebaliknya, sebab itu Masya Allah siapa menonton rancangan dengar malam tadi, anak anda Amy jangan merasa bersalah sebab anda mangsa. Maksud takdir dia berada di situ. Sahabat-sahabat, saya kagum sebab Raudatus Sakinah, tempat perlindungan anak-anak remaja ni, masa saya pergi, saya gerak daripada rumah lepas Zuhur sampai di tempat tu sebelum pukul 3, 2.45, 2.50 gitulah. 1 jam lebih kami buat interview, kita buat shooting di situ. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, menjelang azan asar. Dia bagi hidang kita minum petang lah, menjelang azan asar tu hari Sabtu lepas. Telinga saya ni menangkap bunyi-bunyian yang begitu indah sementara menunggu azan asar. So saya rindu suasana saya duduk di asrama dulu. Sahabat-sahabat, kita diajar dalam jadual tu menunggu waktu. Sebelum solat asar ada zikir-zikirnya, selepas solat asar ada zikir-zikirnya. Jadi saya mengimbau kehidupan yang kita dilatih dalam kehidupan ini, Allah hidupkan hati kita dengan zikrullah. Saya tanya, macam mana jadual anak-anak dekat sini? Ustazah bangun seawal 4 pagi ustazah. Ustazah setiap hari Isnin dan Khamis kita wajibkan anak-anak ini berpuasa sunat. Sahabat, ini bukan perkara yang melampaui dalam agama. Sebab pengurusnya nak melatih, nak mentarbiah macam mana nak melembutkan jiwa anak-anak yang mungkin selama ni keras. Nak putihkan kembali hati yang hitam sebelum ni. Jadi kita kata setiap pagi tanpa cuti bangun pukul 4 pagi ya ustazah. Disebutkanlah amalan-amalan zikir yang ustazah kata, Allahu Rabbi, kalau dulu ustazah pergi program-program kem ibadah, ustazah meraihkan program-program motivasi awal-awal kerja ustazah dulu, memang duk join program-program motivasi ni kan sahabat-sahabat. Anak-anak seronok. Tapi apa mereka kata, balik ke rumah kami tak dapat makanan jiwa yang macam ni. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, anda dipilih Allah untuk berpagi-pagian dengan majlis ilmu. Bukan semua ahli rumah kita itu duduk di keliling kita. Tetapi apa tujuan kita? Allah pilih satu-satunya ahli dalam rumah kita hari ini untuk mendengar ilmu, supaya lisan kita berhenti dah daripada bercakap perkara-perkara yang bila orang gembira, kita melampau-lampau mengajarkan kegembiraan sampai kita tak mampu menggunakan nikmat itu ke jalan Allah. Na'udzubillah. Dan bila ada satu keluarga bersedih, kita bukan menyalahkan takdir sahabat-sahabat. Sebab tanpa takdir yang dia lalui itu, dia tak mungkin pada waktu semalam, malam tadi contohnya, berada di kerusi TV Al-Hijrah untuk menceritakan kepada kita tanpa seorang pun tahu siapa identiti dia sebenar. Bukan untuk mengaibkan sesiapa, tetapi perkara yang dimurkai Allah, jangan kita lindungi, jangan kita biarkan ia berleluasa. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, konon nak jaga aib keluarga sendiri. Apa yang berlaku? Anak ini tidak dilindungi oleh ibu dan ayahnya. Masya Allah muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita nak sebutkan apa keadaan ini? Masalah-masalah dalam kehidupan yang sebenarnya adalah ujian. Sebagai hambanya Allah, kita akui manusia ni tetap lemah. Kita punya wang yang bertimbun, kita punya hak jawatan, kita punya apa sahaja, kita manusia yang lemah. Ia perlukan kerehatan, perlukan ketenangan. Bukan hanya kerehatan badan, tidur, bangkit, kita fresh balik, tidak. Tetapi sebenarnya adalah kerehatan jiwa dan perasaan. So apa maksud kerehatan jiwa dan perasaan? Kita tengok dulu sahabat-sahabat, kalaulah kita bayangkan kan, badan kita ni diasap dengan kerja keras tanpa rehat. Kerja keras tanpa rehat. Ada saudara-saudara kita yang diuji dengan kesusahan.
Masya Allah, pagi sampai petang satu kerja, petang sampai tengah malam satu kerja, nanti 12 malam sambung kerja lagi sampai ke pagi. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat, 3-4 jenis kerja dalam satu hari ada. Kadang-kadang ustazah nasihat dia, kan, minta maaf, bukan tak banyak dah duit awak masuk ni, tapi di mana berkat? Bila kita sembang, kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, betul, kerana kerja yang melampau-lampau sangat tu sahabat-sahabat, penat tubuh, balik ke rumah nak solat isyak pun tak mampu dah. Balik ke rumah nak bercakap, sembang dengan anak-anak pun tak mampu dah. Sebab keletihan yang melampau. Jadi, orang lelaki yang bekerja kuat untuk menyara keluarganya, bawa balik rezeki yang halal, ya Rab, kalau anda mati pun saat itu dipandang Allah sebagai matinya seorang yang syahid. Sebab anda memuliakan diri anda dengan menunaikan tanggungjawab. Itu ibadah yang besar. Sebab itu wanita yang hanya menunggu suaminya balik ke rumah, malam hari kita kata, abang buat apa? Sembahyang sunat pun tak. Dah tua-tua ni bang, buatlah sembahyang sunat, puasa sunat. Kadang-kadang kita macam tu, kan. Sahabat-sahabat, keluarnya dia mencari rezeki itu adalah ibadah yang besar. Kalau dia betul-betulkan niat. Sebab tu orang perempuan ni rajin sikit. Mengadu kat ustazah, Isnin Khamis puasa ustazah, malam hari kita bangun tak cukup baca Quran, kita solat lagi. Tapi laki saya tu haram, ustazah tak nak buat macam tu. Ngumpat suami. Sahabat-sahabat, ustazah kenal suami tu siapa? Maksudnya kita nak sebut, cuba kat sebelum kita duk pok-pok dulu, suami akak kerja lah ustazah, kalau tidak siapa nak bagi makan anak-anak saya? Rezeki milik Allah. Suami akak berusaha mencari, itu ibadah. Kita yang duk pok-pok, ya malam hari ni kita duk bangun tengah malam, Isnin Khamis kita puasa, Quran kita tak tinggal. Tapi ketika suami bekerja, mata kita menonton apa? Hindustan 3 jam, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi malam hari dengan ibadah kita tidur berdengkur je tahu. Qiyamul Lail pun tak nak. Macam hebat sangat kita ni. Saya selalu menegur orang perempuan macam tu sebab kita tak nampak itu adalah ibadah. Jadi sebelum kita komplain orang lain, kita syukuri dulu apa yang telah Allah datangkan di hadapan kita. Sebab apa? Sahabat-sahabat, orang ni tahu tanggungjawab dia. Maka begitulah jiwa yang dilanda oleh pelbagai ujian dan cabaran hidup. Itu penat badan. Kalau penat jiwa, sahabat-sahabat, dia akan letih, akan lesu juga. Jiwa yang letih lebih mudarat daripada badan yang letih. Bahasa ustazah selalu sebut macam ni, biar penat tubuh, jangan penat otak. Kalau penat otak, besok dah bangun tidur pun termenung lagi. Aduh, macam mana nak settle ni benda semalam tu. Kalau penat badan, tidak sat, sahabat-sahabat, nanti pasangan kita tanya, macam mana, sakit lagi belakang? Sakit lagi kaki. Alhamdulillah bang, bangkit-bangkit segar dah ni. Rupanya sakit semalam tu bukan penyakit lah, tapi sebab keletihan, banyak berjalan kot semalam. Kan macam tu, tidur kita bangkit, hilang. Sahabat-sahabat, kecualilah kita mungkin ditakdirkan ada penyakit-penyakit tertentu, beberapa hari jangan biarkan, jumpa doktor, biar kita dapat rawatan awal, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau jiwa ni sakit hati, suami tanya pula, macam mana okey dah hati semalam? Moncong je. Kenapa moncong? Rupanya semalam tu dia hint kat suami, sakit hati ni bang, diam, jangan banyak cakap, sakit hati. Kan 2-3 hari dah suami tanya, macam mana sakit hati lagi? Kan, sakit ni sakit. Tapi buat juga cekodok, kan, hidang air kopi dekat suami. Kan suami tanya lagi, sweet lah suami yang tanya ni, sakit lagi? Sakit hati ni bang. Lepas tu kan sampai seminggu suami tanya, sakit lagi? Macam mana abang nak bantu ni? Sakit je lagi, macam mana sakit hati tu nak rawat? Rupanya hati ni tak nak bercakap, komunikasi tak betul, sahabat-sahabat. Sakit hati dengan abang lah ni. Minta maaf surau An-Nur. Ni ustazah nampak ramai anak-anak murid ustazah yang muncul ni. Jadi dia perkenai dah cara ustazah bercakap macam mana. Sakit hati tu patut seminggu suami tanya. Suami punya sweet tu tak dihargai. Hari-hari tanya, macam mana yang sakit hati lagi? Sakit ni bang. Kan? Macam mana abang nak tolong rawat ni? Kita tak cakap pun sakit hati kat suami tu pasal apa? Muslimat dirahmati Allah. Kena bagi tahulah, saya tak sukalah abang buat macam tu. Kena bagi tahu, ada diskusi, ada perbincangan, ada doa yang sungguh-sungguh kepada Allah, lembutkan hati suamiku. Beri faham, hari ni mendengar ilmu yang ramai ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, belum tentu lagi Allah beri faham. Dengar je macam berada dalam majlis ilmu, nampak je. Tapi Allah pilih sahabat-sahabat mengikut kesungguhan kita. Sebab tu ada satu doa bila kita nak belajar ni, Allahumma faqihna fid din
Wahai Allah, beri kami faqih, beri kami faham dalam agama. Minta Allah beri faham. Takut dengan ilmu ni lagi kita menyeleweng, na'udzubillah. Ini kita tak nak, okay? Jadi muslimin muslimat, dengan jiwa yang letih, kita sebenarnya akan kehilangan semangat. Itu yang seminggu isteri tu tak ceria langsung. Rupanya duduk sakit hati dengan orang yang duduk tanya, sakit hati lagi ke? Kan? Suami tak faham, sahabat-sahabat. Keceriaan dan kegairahan dalam hidup boleh hilang. Kerana apa? Kerana jiwa kita lesu. Akibat yang macam ni, hidup kita akan menjadi muram. Hidup kita akan kesepian dan murung. Bagaimana mengatasi keletihan dan kelesuan jiwa ini? Letih tubuh, kita boleh tidur, bangkit segar. Ustazah sebut dah, tapi letih jiwa macam mana? Jiwa dan perasaan yang letih perlukan hiburan. Okay, yang baru masuk, kita bukan dalam kuliah La Tahzan, tapi ahlan kita raikan surau An-Nur. Orang Seremban minta ustazah untuk berkuliah subuh. Tajuknya Mari Berhibur dengan Iman. La Tahzan insya-Allah nanti pukul 2.30 petang hari ini, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik. Jiwa dan perasaan yang letih perlukan hiburan. Hiburan yang macam mana ni? Kena faham. Jangan sebut hiburan, lepas tu terus left. Nanti bagi tahu pula Ustazah Zai suruh berhibur untuk menenangkan jiwa kita kembali. La. Berhibur itu satu fitrah. Manusia memang suka akan hiburan. Biasa, orang tua ada cara hiburannya. Kanak-kanak dengan permainannya, lagi kita belikan toy yang baru, dia menyeringai, seronok sungguh. Anak-anak remaja, contoh kalau tahun 2021 ni tak ada benda yang paling dia happy, kita belikan gadget-gadget yang terkini. Contoh, orang tua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada cara hiburnya sendiri. Maksud, memang semua manusia perlukan hiburan. Maka sahabat-sahabat, bila fitrahnya begitu, manusia memang akan cenderung untuk mencari hiburan. Apa yang dia suka? Subhanallah, malangnya, jom kita cek dada kita, tanya iman kita. Apa yang kita cari, apa yang kita temui, acap kali sahabat-sahabat, bukan sebenarnya hiburan sejati, tetapi hiburan yang melalaikan. Ya, fitrahnya manusia perlukan hiburan. Tapi adakah hiburan itu hiburan yang sejati ataupun hiburan yang melalaikan? Apa bezanya? Sahabat-sahabat, hiburan kita klasifikasikan dia sebagai hiburan, tetapi dengan berhibur itu hati kita makin celaru, ketenangan tak timbul, bahkan menambahkan lagi kekacauan jiwa. Sebelumnya tu kita kacau level apa, berapa peringkat jiwa kacau kita ni. Kalau saya bagi skala 10, oh Ustazah, saya punya kacau jiwa saya ni sampai skala 6. Lagi berhibur, lagi skala 8 pula. Sepatutnya dapat hiburan sahabat-sahabat, jadi kacau jiwa kita ni skala 2. Ustazah makin kurang sikit, saya dah semakin tenang hari ni. Tapi ada orang yang mencari hiburan sahabat-sahabat, makin kacau jiwa. Sebab apa? Syaitan makin seronok. Ini yang kita tak nak. So jenis hiburan ni macam mana? Berlaku pada zaman Nabi SAW. Hanzalah datang, sahabat-sahabat dengan Abu Bakar. Mereka ni bersahabat kan, bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia menjerit-jerit Hanzalah ni, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Abu Bakar pun pelik dengan kawan ni. Dia kata apa? Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik. Nabi bertanya, apa yang kamu berdua cakap ni? Apa maksud Hanzalah telah menjadi munafik? Hanzalah ni nak kabur sebab bila dia bercakap dengan Abu Bakar, Abu Bakar pun macam tak ada jawapan sebab aku pun duk rasa macam tu juga. Bila aku berdepan denganmu ya Rasulullah, engkau bercerita tentang syurga, engkau bercerita tentang neraka, macam kita berada dalam majlis ilmu lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masa kita dengar majlis ilmu tu rasa macam insafnya ya Allah. Macam kita tengok, kita mendengar kematian. Ya Allah, aku tak lama lagi ni, aku pun akan mati. Oh, macam insaf sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi adakah kita menjadi jiwa yang baru, diri yang baru selepas kita pulang daripada menghantar mayat ke perkuburan? Selepas kita mendengar ilmu ini, ya Allah, lepas ni habis je Ustazah, kita dah
Live masing-masing sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada yang basuh pinggan, ada yang buat sarapan kan, ada yang siram pokok bunga. Otak kita berjalan ni. Apa yang ustaz tadi cakap tu betul juga dah. Apa yang ustazah bacakan hadis tadi tu betul juga dah. Kita mengakuinya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dah berpuluh tahun kita dalam situasi itu, kita tak mampu mengubah sikit pun. Sikit pun kita tak mampu ubah dalam kehidupan kita. Contoh hari tu ustazah sebut kematian Siti Sarah Raisuddin. Berapa ramai orang, ya Allah ustazah, kesiannya anak ni kecil-kecil lagi. Ustazah dalam meninggal dalam wabak, meninggal pula ustazah dalam keadaan melahirkan anak. Allah ustazah, kita kalau jadi kat kita tak tahu bahasa-bahasa gitu macam dah insaf sungguh. Setelah berbulan-bulan kita mendoakan saudara kita itu ke syurga, sahabat-sahabat, dia pilihan Allah. Tapi kita ni yang duk hari tu, kemarin, semalam masih kita menangisi lagi kesedihan itu. Apa perubahan yang kita dah buat dalam hidup? Adakah kita semakin patuh syariah dalam kita menutup aurat atau masih membalut aurat? Adakah lidah kita sudah kita boleh zip daripada bercakap perkara-perkara yang karut marut, yang menyakitkan hati orang lain, yang memang jelas dengan kata-kata tu Allah tak suka? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lantaklah lidah aku nak cakap apa pun suka hati aku lah. Macam orang tak bertuhan bila bercakap. Jadi Hanzalah sahabat-sahabat bila berdepan dengan Nabi SAW, dia rasa kalau Nabi cerita tentang syurga macam aku yang dimasukkan. Bila cerita tentang neraka, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam aku yang dihumban dalam neraka tu. So aku rasa takut dengan neraka tu, sampailah aku takkan buat dah maksiat. Kita bila baca cerita ni, macam aku je. Aku kalau dengar majlis ilmu tu, aku rasa aku tak nak ulang dah dosa-dosa dulu. Lepas saja aku mendengar ilmu tu, aku rasa akulah manusia yang paling baik. Kalau aku mati lepas ni husnul khatimah lah aku. Kenapa kita patah balik kepada perbuatan sifat tabi'i kita yang Allahu Akbar, sahabat-sahabat? Akal kita memberitahu kalau aku terus buat perangai yang tu, Allah tak suka ni. Sebab iblis sekali sahaja sahabat-sahabat dia tahu kita nak naik satu tangga darjat keimanan, kita dah mula, aku nak jadi manusia baik. Dulu aku duduk tangga bawah ni, aku nak naik satu tangga. Nak naik satu tangga sehingga kita berada di martabat yang tertinggi dengan keimanan kita kepada Allah. Syaitan bukan dia tidur. Syaitan tak tidur sahabat-sahabat. Dia akan kejar kita, tangga mana kau naik. Sampai ke tangga yang kelima, si prebet syaitan ni pun kata, tewas aku tak boleh ikut dah. Istiqamah dah dia ni. Naik dah pula general punya syaitan yang kacau. Tak apa, dah level 5 ni keimanan dia ni, prebet rehat. Pi kacau orang yang tak dengar majlis ilmu, pi kacau orang yang tak nak sembahyang. Tapi yang hot ni dah kental ni, general yang duk cakap dia, dah lah tak payahlah, semalam kau dah baik, hari ni buat apa nak baik lagi? Sebab kata Hanzalah, adakah aku orang munafik ya Rasulullah, ataupun aku masih beriman kepada engkau dan Tuhanmu ya Rasulullah? Sebab bila aku balik ke rumah, aku bertemu dengan isteri, aku bertemu dengan anak-anak, dia sepertinya iyalah, bermain dengan anak-anak adalah satu hiburan, bersama dengan isteri adalah satu hiburan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Hanzalah orang yang beriman kepada Allah. Sampai Abu Bakar kata, aku tak tahu nak jawab macam mana engkau ni. Sebab Abu Bakar adalah sahabat yang memang melekat rapat dengan Rasulullah. Tengoklah macam mana wafatnya Rasulullah. Dia bertemu dengan Aisyah. Ya Aisyah, khabarkan kepada aku apa yang Muhammad ke? Dengar ke tidak suara Ustazah? Allahumma salli ala Muhammad. Macam terputus kejap tadi. Baik. Tetapi wahai Hanzalah, disebutkan oleh Nabi SAW, ini jawapan Rasulullah, demi dia yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kamu tetap dalam keadaan seperti mana semasa bersamaku dan dalam zikir, niscaya para malaikat akan menjabat tangan denganmu sama ada di tempat tidur maupun di jalanan. Maknanya malaikat bersalam dengan dia kalau kekal keimanan ni. Tetapi wahai Hanzalah, ada waktu untuk ini dan ada waktu untuk itu. Maksud sahabat-sahabat, kita nak faham, malaikat tak macam kita. Ada masa nak bermain dengan anak, ada masa nak bersama dengan isteri, ada masa lapar nak makan, makan pula mana cukup dengan satu lauk, nak 2-3 lauk. Yang ni je, tak ada lagi, pergi ambil sambal belacan Sat, baru bagi selera sikit. Kan kita tak merasa puas.
Tak cukup-cukup. Sebab apa? Kita ada nafsu. Tapi malaikat sekali disuruh taat oleh Allah sampai kiamat dia akan taat. Makna kita level manusia, Hanzalah, biasalah kau sekejap jadi macam ni, sekejap jadi macam tu. Cuma kekal dalam iman. Sahabat, kita balik bertemu dengan mak ayah kita, keluarga kita, kita masih hamba bertuhankan Allah. Sahabat-sahabat, kita pandemik atau tidak, kita masih bertuhankan Allah. Kita cucuk vaksin atau tidak, kita masih bertuhankan Allah. Tolong berhenti daripada kita dah 2 dos kot, mestilah selamat. Mestilah selamat, hati-hati dengan iman anda. Ya, ini arahan yang baik daripada kerajaan. Salah satu daripada ikhtiar. Tapi jangan pernah melupakan Tuhanmu yang memberi sakit pun Allah, yang menyembuhkan pun Allah, menghidupkan Allah, mematikan juga Allah. Ini antara contoh. Sebab kita takut makin akhir zaman, makin hilang keimanan. Aku jadi hebat ni sebab bisnes melalui telefon je. Aku jadi sihat dan kuat ni sebab aku makan suplemen itu. Kalaulah aku tak ambil Panadol semalam, mati dah aku rasanya. Kenapa kita bercakap macam orang tak ada iman? Sahabat-sahabat, perbaiki. Okay? Sebab itu hari ini kita nak kenal hiburan yang kita cari ini hiburan yang realiti atau hiburan yang ilusi. Penuh dengan khayalan. Berhayal atas dunia, sedar-sedar malaikat maut datang. Sakarat kita sampai. Sahabat-sahabat, kita takut. Sebab penuh dengan hiburan-hiburan yang tak mengundang keberkatan daripada Allah. Jadi, kita perlu mengenal antara hiburan sejati dan hiburan ilusi. Jika tidak, semakin kita berhibur, duk konon-konon berhibur tadi, hati bukan semakin tenang, tetapi akan semakin kacau bilau. Okay, sahabat-sahabat, adalah orang cerita dekat Ustazah, saya ingat lagi dulu-dulu Ustazah, kalau jiwa saya kacau ni, saya balik office tak balik rumah. Kenapa? Saya ni kaki kelab dulu Ustazah. Contoh kan, ada apa kat situ? Dia tak malu kadang-kadang bercerita dengan Ustazah. Kita hilang segala stres Ustazah. Balik rumah pun menyemak je, jap anak merengik, jap bini merengik. Kan macam tu. Sahabat-sahabat, kalau kat sana orang tuangkan air untuk kita, Allah cakap ni semua cakap yang seronok-seronok, bongkak bahasa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, terlupa bahawa dia hamba. Ini yang ditunjukkan dalam tontonan-tontonan kita, berhibur cara yang salah. Rupa-rupanya hati bukan semakin tenang, tetapi makin kacau bilau. Balik ke rumah sahabat-sahabat, kalau betul itu hiburan, kenapa bila isteri tetap, dah isteri kita tak didik dengan agama, anak-anak kita tak didik dengan agama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, makin meluat tengok muka mereka. Sebab tu dalam PKP bukan sedikit dalam pada kita berusaha nak membina rumah kita menjadi syurga. Syurga, sahabat-sahabat yang kita awalkan, baiti jannati. Tapi tak sedikit yang mengadu, saya duduk rumah dia dah macam neraka dah Ustazah. Na'udzubillah. Kenapa ada lisan yang begini sahabat-sahabat? Kita sedih kalau ada saudara-saudara kita, Allahu Rabbi, kenapa rumah yang begitu indah, yang mengadu tu bukan rumah kecil-kecil sahabat. Saya rasa duduk dalam rumah tu dah macam neraka dah Ustazah. Nastaghfirullah. Kita pohon keampunan daripada Allah. Kalau kita rasa kekosongan, kita rasa stres, kita rasa bosan, benda tu kerap menghantui manusia zaman ini sahabat-sahabat. Walaupun sebenarnya industri hiburan kita semakin pesat. Semakin pesat kan. Hari tu ada orang kalau boleh nak serang je ni. Kenapa Ustazah ketika masjid dan surau ditutup, kenapa sudah ada hiburan-hiburan yang mula beroperasi? Jangan kita serbu tak pakai helmet, orang utara kata sahabat-sahabat. Rupa-rupanya ditutup satu kelab besar, mereka jadikan rumah bos mereka pula sebagai pusat hiburan. Kalau Allah nak selamatkan, jiran sebelah pula yang menghidu, sahabat-sahabat buat laporan. Ini berlaku sebab jiwanya dah ke situ. Kau halang aku macam mana pun, aku boleh je buat. Allahu Akbar. Ini sebab apa? Sebab otak dia, hati dia dah fokus kepada satu jenis hiburan yang salah, yang menambahkan kacau bilau. Kita tak nak sahabat-sahabat bilangan pesakit jiwa sebenarnya bertambah. Bertambah di tengah-tengah lambakan pelbagai jenis hiburan. Makin berhibur, makin sakit jiwa. La ilaha illallah, pelik ni.
Apa dia lambatkan itu? Lagu, filem, tarian. Kalau sekarang ni gadget-gadget yang pelbagai. Bila dah dapat dia tu sahabat, muka isteri tak dipandang, muka suami tak dipandang, anak-anak tak dipandang. Allahu Rabbi, ayah, ibu suruh jumpa ayah ni. Betul tak adik pakai seluar ni? Betul, main lagi WhatsApp, betul. Bini dia keluar sahabat, abang kenapa tak tengok anak kita ni? Tengoklah macam mana dia pakai seluar atas kepala. Kan? Bapak dia kata betul. Mata dekat handphone, betul. Sian anak tu seluar kat kepala, baju dekat bawah dah. Sebab anak kita yang belum mumayyiz, belum boleh beza mana baik, mana buruk. Benda ni untuk apa ni, tajam boleh main ke tidak. Sahabat-sahabat perlukan kita. Tapi kita anak tanya, anak ngendeng kat kita, ya, mata kat tempat lain. Sebab itu kadang-kadang benda ini betul tujuannya dicipta untuk mendekatkan yang jauh. Tetapi rupanya hari ini terbukti menjauhkan yang dekat. Betul tak sahabat-sahabat? Dengan handphone ni menjauhkan yang dekat. Duduk satu rumah tapi berwhatsapp-whatsapp. Alung keluar makan, ibu dah siap masak. Bahagianya anak, Masya Allah. Bahagianya anak. Tak dipanggil untuk tolong kat dapur. Yang lelaki tak diajar macam mana nak clearkan meja, letak makanan kat sinki, buang bersisa makanan dalam tong sampah. Kenapa sahabat-sahabat? Betul lah ibu dan ayah di akhir zaman ini menjadi tuan kepada anak-anaknya sendiri. Allahu Akbar. Menjadi hamba. Anak-anaknya ni sebagai tuan, mak ayahnya tu menjadi hamba. Inilah akhir zaman yang kata Nabi SAW, semakin ramai ibu-ibu yang melahirkan tuannya sendiri. Jangan sampai. Ini sahabat-sahabat boleh bawa syurga kalau betul cara. Okey? Syaratnya yang jauh makin dekat. Kita tak bertemu setahun setengah dengan kesayangan-kesayangan kita di kampung, di mana-mana. Tapi jalan juga kebaikan-kebaikan. Mak kat kampung, Allah, menitik air mata tiap kali dapat call. Ibu, kan kakak tak boleh nak balik, tapi ibu guna duit belanja tu kakak dah masuk dah dalam akaun. Telefon lagi adik, aku tak boleh balik ni, kau dekat dengan mak, kau tolonglah ziarah. Gembirakanlah mak, tak apa duit minyak kau semua aku bayar. Aku sedih ni, aku pun susah, tapi aku nak mak happy. Cari jalan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dekatkan dengan yang jauh. Bukan sahabat-sahabat dirahmati Allah yang dekat dengan kita ni makin lama makin menjauh. Semata-mata konon di dalam ni segala hiburan. Mak pun kata, alah, mak bukan berhibur benda yang ilusi, benda yang lara. Mak berhibur ni dengan mendengar majlis-majlis ilmu. Dalam bilik mak, jangan siapa pun kacau. Masalahnya ibu dah habis ke dengan majlis ilmu tu? Jom makan dengan kami. Ibu tak lapar, kamu makanlah dengan adik-adik kamu. Kita tak sedar. Benda dah setahun setengah sahabat. Akhirnya anak kita takut nak bercakap dengan kita. Bila anak takut nak bercakap dengan kita, anda jangan marah kalau berlaku perkara macam malam tadi. Saya nak cakap dengan mak saya, tapi mak saya tak boleh percaya, mak saya tak nak dengar. Kenapa? Sebab dah setahun setengah kita biarkan anak kita dalam biliknya sendiri. Kita tak tahu apa kawan-kawan yang dijumpai secara dalam talian, apa perubahan emosi dia kita tak nampak. Sahabat, dua perkara dalam rumah tangga Islam yang Allah tak bagi untuk kita tinggalkan. Sunnah Nabi. Solat berjemaah, sahabat-sahabat. Sekarang masjid surau dah buka, lelaki-lelaki biar bersolat jemaah fardu di masjid surau. Balik bawa keberkatan solat berjemaah tu ke dalam rumah. Tapi usahakan isterinya boleh mengimami anak-anak perempuan di rumah. Sekali-sekala tak ke masjid surau tu untuk ayah jadi imam. Lepas solat, kita pusing pandang anak-anak kita. Kita bukan ustaz, tapi kita buat taklim sikit. Malam tadi kuliah maghrib kat surau, ayah terkesan. Ustaz tu cakap macam ni. Tak perlu 1 jam ibu-ibu ayah-ayah. Tak perlu 10 minit pun. Cukup sambil anak kita salam tangan kita lepas solat tu. Kak Long yang sulung kan, apa-apa berlaku pada ibu dan ayah, ingat, kamulah ibu, kamulah ayah. Mak ayah ni tak lama ni. Walau macam mana pun mak ayah ni tua, tapi tak mustahil yang kecil-kecil mati dulu. Tak mustahil. Itu juga adalah salah satu tarbiyah. Kita nak hidupkan jiwa anak-anak kita dalam solat berjemaah. Barulah nampak satu halaqah yang indah. Kemudian makannya berjemaah bersama-sama sahabat-sahabat. Ini baru ada satu kes. Anak
kematian ibu mula-mulanya, and then kematian ayah. Sekarang dibawangi oleh pak-pak penakan, mak-mak penakan lain. Kenapa sahabat-sahabat? Tak nak lepas mak ayah meninggal ni, tak pernah ziarah. Yang dekat-dekat kita, bukan cerita yang jauh. Tak pernah bertanya khabar, tak pernah tunjuk muka. Kenapa ya dia jadi macam tu, nak kata murung dengan kawan-kawan huha-huha. Sahabat-sahabat, kawan-kawan semua mat-mat motor dijemput masuk dalam rumah dia. Pak saudara nak datang jenguk ni tutup pintu. Kenapa jadi macam tu? Satu yang mereka perasan, dari kecil dia ni anak tunggal, dimanjakan. Tak pernah kalau kami pi datang rumah dia ni, mak ayah duduk hidang lah sembang dengan kita, dia duduk makan depan TV seorang-seorang. Kan? Kita ni yang dah membudayakan makan sama-sama dekat rumah. Mailah sini makan sekali. Nanti ibu ayah dia tak apa, dia memang macam tu, dia memang makan depan TV. Kita tegur dah lama sahabat-sahabat. Saya minta maaf, saya kena cakap benda ni. Daripada makan itulah, Long macam mana tadi kat sekolah? You besok ada kerja apa? Kan ada overtime lagi ke? Sekurang-kurangnya kita buka mulut berdepan. Jangan merasa lazat, seronok hari ini kita biarkan anak kita, Ustazah tengah buat assignment tu. Sekali-sekala tak apa. Tapi sampai seminggu sekali pun tak ada makan bersama. Kak Ngah, tak apalah ibu, kakak diet ni tak nak makan. Ya tahu. Potong buah, ambil pinggan, makan depan kami yang tengah makan nasi. Cuba sahabat-sahabat, sebelum kita terlambat, buat undang-undang dalam rumah kita, sementara beras di rumah masih kita yang beli. Nanti bila beras anak-anak kita yang beli, mak tu dah tua, mulut pun bising lah. Mak tu makan, Kak Ngah tahu yang beli beras. Masa tu kita dah tak boleh nak cakap apa dah. Hari ini sementelah ayahnya yang bekerja, kita yang jaga dia di rumah, sahabat-sahabat, tolong buat undang-undang di rumah. Kalau tak dapat 5 waktu ayah-ayah, ibu solat berjemaah, dapat sehari 1 waktu pun jadi. Paling kurang dapat seminggu ayah jadi imam. Ayah sibuk dekat luar, duduk dalam halaqah majlis taklim, masa makan bersembang. Wujudkan suasana ini, pergi rumah saudara-saudara. Amin, semoga tak lama lagi kita boleh rentah negeri, jumpa saudara-saudara kita, bawa mereka. Setahun setengah anak-anak ni cepat besar. Nanti Pak Long, Pak Lang semua tak kenal dia. Siapa ni aku tak kenal ni, kakak ke adik ni? Kan? Dah jumpa sepupu sepapat dia yang remaja-remaja, panggil makan, biar bersila atas lantai semua. Baru dengar cerita-cerita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kesilapan sebab benda dah beberapa kali berlaku. Minta maaf Kak, apa sebenarnya ya punca anak tu jadi macam ni? Saya rasa Ustazah memanglah silap saya Ustazah daripada kecil. Maklumlah dia anak tunggal Ustazah, seorang-seorang, dia tak ada kawan kat rumah. Jadi saya biar je, sambil buka kartun, tengok TV, makan kat situ, bersepah pun saya yang kemas. Allahu Akbar. Kita sayang anak bukan untuk dunia saja sahabat-sahabat. Kita sayang anak untuk dunia dan akhirat. Jadi hati-hati memilih hiburan yang kita nak letak dalam hati kita ni, hiburan sejati. Bukan hiburan yang menambahkan penat, lelah, lara kita tu. Hiburan sejati biar bertapak di hati. Apa tu? Sebab hiburan sejati ni sahabat-sahabat, umpama ubat yang sangat mujarab, tanpa kesan sampingan. Sedangkan hiburan palsu bertapak pada hawa nafsu. Umpama painkiller, Allah bahasa dia subhanallah, yang mengubat. Kan sakit makan painkiller, sakit makan painkiller. Saya minta maaf kalau ada doktor sebagainya di sini sahabat-sahabat. Kemarin saya ziarah seorang kakak lah, jemaah masjid kan. Saya tak tahu pun ibunya baru kembali ke rahmatullah. Betul dalam usia 80, kita redalah dalam sakit tuanya. Tapi minta maaf Kak, saya tak tahu pun mak akak meninggal. Minta maaf Kak, meninggal kat hospital ke? Ya Ustazah. Doktor kata sebab apa? Doktor kata hati dia bengkak dah Ustazah, buah pinggang dia dah rosak dah apa semua. Mak akak memang ada penyakit, sebab dah lama kita dengar dia sihat. Ustazah, mak akak ni satu penyakit lah yang kami tak boleh nak ni. Memang sejak dia ada sakit tu Ustazah, dia memang painkiller. Sikit-sikit sakit pun painkiller. Lepas tu punca kematian, bila anak-anak tanya doktor, doktor kata terlampau-lampau sangat. Sakit sikit painkiller, sakit sikit painkiller. Sahabat, kan saya tak nak menakutkan siapa yang menjadi macam ni lah. Tapi ini kisah benar yang saya baru dengar 2 hari lepas.
Jadi dia kata apa? Memang betul lah apa yang kita baca hari ni. Umpama hiburan-hiburan yang melampau ni bukan hiburan yang Allah redha ni, kita rasa terhibur sekejap macam tadi kan. Dia kata saya stres ustazah nak balik rumah, saya balik kerja, saya terus pergi kelab malam. Contoh kan sahabat-sahabat. Saya rasa bahagia boleh ketawa-ketawa. Balik rumah dia tak bahagia balik. Besok pergi tempat kerja dia tak jadi manusia yang baik lagi sahabat-sahabat. Dia konon-konon jadi baik dapat ketawa tu bila dia bertemu dengan kawan-kawan dia yang tak ubah seperti syaitan. Minta maaf sebut. Jadi hiburan yang macam tu umpama painkiller, ubat tahan sakit yang mengubat hanya sementara. Ya lega, boleh tidur, makan painkiller boleh tidur. Tetapi punya kesan sampingan yang sangat berbahaya. Okey, ini bukan cerita orang yang ambil painkiller sekali-sekala memang tak tahan sakit. Ini sentiasa sahabat-sahabat. Allah, okey aku faham ya Allah. Kalau hiburan yang Allah redha ni ibarat kita makan satu ubat ataupun suplemen yang mujarab tanpa kesan sampingan. Kita ambil sahabat-sahabat dirahmati Allah painkiller ubat tahan sakit, itulah dia hiburan yang sekejap aku rasa hilang masalah aku, nanti datang balik. Maksudnya apa? Sekiranya seseorang bermasalah, hiburan sejati akan menyelesaikannya. Manakala hiburan palsu hanya melupakan masalah itu buat seketika. Tidak hairanlah jika selepas berhibur dengan hiburan palsu, keresahan jiwa datang kembali. Hal ini demikian kerana hiburan palsu bertunjangkan khayalan. Hiburan palsu yang tadi kata pergi clubbing tu sahabat-sahabat, perempuan-perempuan yang menghidang air tu nampak macam baik. Bang, nak tambah air lagi? Ustazah, saya kahwin 30 tahun, bini saya tak pernah tanya macam tu. Contoh, dia dibayar gaji untuk sebut perkataan macam tu. Minta maaf sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa gaji yang kita beri dekat isteri kita untuk kita dilayan seperti itu? Minta maaf, jangan salah faham. Isteri tetap isteri khidmat untuk suami. Tapi gajinya tak semesti dengan wang, harta benda, emas yang berkilau sahabat-sahabat. Okey? Ketika dulunya isteri berkhidmat untukmu, apa cara kamu berterima kasih dengan dia? Sebab itulah seorang suami sebenarnya nak berada di puncak nikmat bahagia yang paling indah hanya terus dihormati oleh sang isteri. Walaupun isteri jauh lebih besar pangkat, lebih besar gaji, lebih besar tubuh, kan sahabat-sahabat, tetap kena besar hormatnya kepada suami. Sebab ni perintah Allah. Bila nampak isteri dah mula hilang hormat kepada sang suami, suami dah mula rasa macam, aku ni siapa dalam rumah ni? Sebab semua lelaki ada egonya sendiri. Dan ego ini sahabat sesuailah dengan kepimpinan dia itu. Pembuat keputusan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi bukan kuasa veto. Mesti ada diskusi, perbincangan. Dan isteri bagaimanapun dia demand, bang, bagilah yang sweet-sweet sikit, bunga sejambang, contoh kan sahabat-sahabat. Sebenarnya cakap je di lisan. Tapi sebenarnya apa yang isteri mahu sampai ke akhir hayat, tak lain tak bukan hanyalah kasih sayang. Perlu dibelai jiwanya seperti mana seorang ayahnya dulu, sampailah sebelum dapat suami melindungi. Dah pergi belajar luar negara, dah pergi bekerja, sekejap-sekejap ayah kita tanya khabar, Kak Long, kau sihat ke kat situ? Kawan dengan siapa? Balik kerja jangan malam-malam sangat. Kita terasa ayah kita tak dokong kita dah. Ayah kita tak suap kita makan dah sahabat-sahabat. Tapi ayah bertanya khabar tu pun Allah sejuk hati. Betapa ayah, ingat Long, sembahyang jangan tinggal. Kan sahabat-sahabat? Kita dah tua-tua, dah anak ramai ni, kita tak adalah kata nak, Ustazah tak adalah macam dulu mula-mula kahwin berpimpin tangan. Sekarang tak adanya Ustazah, masing-masing je jalan. Contoh. Tapi masih ada tak kasih sayang? Itu kalau di Indonesia sahabat, selamat pengantin baru, samara dia kata. Kan? Ustazah pun kata apa benda samara ni? Sakinah, mawaddah, warahmah. Okay? Sakinah ni ketenangan kita dapat. Orang duk bahas macam mana nak dapat mawaddah, warahmah. Ada seorang sahabat sebut pada saya, orang tua yang alim. Dia kata, sakinah ni boleh dapat, insya-Allah, siapa-siapa boleh dapat. Kita tahu sembahyang lah, jangan tinggal majlis ilmu boleh dapat.
Tapi mawaddah warahmah, sahabat-sahabat, kalau lagi lama kahwin baru kita dapat mawaddah warahmah. Macam mana contoh? Isteri tak buatkan air pun kat suami. Sebab apa sahabat-sahabat? Tak jadi nak marah-marah ustazah. Nampak dia terlelap atas sofa tu tunggu kita balik. Aduh, nak angkat tak larat dah ustazah. Tubuh dah bukan macam dulu. Tapi nanti dia terpisat-pisat lah bangun. Abang, saya tunggu abang balik ni. Kenapa abang tak bagi tahu abang nak makan semua? Abang dah cari sendiri dah kat dapur. Abang dah makan dah pun. Ya Allah, isteri ni rasa bersalah, minta maaf lah bang. Saya duduk tunggu abang tapi saya letih sangat. Tahu awak letih. Abang tengok cara awak tidur pun abang tahu. Tak sampai hati nak kejut. Tak sampai hati nak kejut ni ada pada mawaddah warahmah. Maknanya dah mendalam dah kasih sayang tu. Dia yang uruskan anak-anak aku seharian. Dia yang bercakap mulia dengan aku, sahabat-sahabat. Itu wujud apabila masih menghormati suami dan suami masih ada sayang kepada isteri. Cukup dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita faham macam ni, okey, kenapa aku nak mencari perempuan-perempuan di luar? Kalau aku sentuh menjadi dosa. Cepat-cepat balik ke rumah. Bukan saja menyentuh, sahabat-sahabat. Apa saja yang kita lakukan dengan pasangan kita itu merupakan ibadah di sisi Allah. Masya Allah. Ini hiburan yang sejati yang makin menyejukkan qalbi. Tetapi kita mencari perkara-perkara yang penuh dengan ilusi. Yang perempuan-perempuan tu bawa balik ke rumah. Jiran buat report polis, sahabat-sahabat. Tetap juga kita kena tangkap, tu baru dunia. Belum lagi dekat akhirat yang Allah kata benda haram juga yang kau cari. Dah kenapa? Okay? Ironinya, kesimpulannya, ada kala manusia yang paling tidak terhibur ialah penghibur itu sendiri. Saya rasa deep baca ni. Ada kala manusia yang paling tidak terhibur ialah penghibur itu sendiri. Yang kita duk pergi clubbing, seronok tengok orang menari-nari, berjoget-joget, melalak-lalak, sahabat-sahabat. Rupanya orang tu yang buat kita ketawa, balik rumah dia bunuh diri. Ada, dia bagi contoh artis-artis barat yang mengalami kekacauan jiwa. Betapa ramai dalam kalangan mereka terlibat dengan dadah, keruntuhan rumah tangga, kemurungan, ketagihan alkohol, sakit jiwa, hatta bunuh diri. Allah rupanya menghibur orang tu satu lakonan semata. Kononnya mereka menghibur orang lain untuk lakonan, nyanyian, tarian, lawak jenaka. Sebab buat semua tu dapat duit. Nak tambah hari lagi bang, dapat duit. Cubalah kita isteri tanya khabar teman suami makan. Kalau kita tukar, sahabat-sahabat, kita tukar kepada dapat pahala, Masya Allah, kita akan rasa aku je nak kena ngadap dia. Ya Allah, orang lain nak dapat pahala kena bangun malam. Orang lain nak dapat pahala kena berdakwah sana sini. Aku dapat pahala dengan menghadap muka suami aku je, ya Allah. Kita tak jadi hilang penat, sahabat-sahabat. Kita tak jadi penat. Hilang segala tu. Sebab kita nampak pahala. Kenapa pelayan-pelayan kelab malam tu tak penat? Lelaki datang dilayan lagi, lelaki datang lagi. Sebab nampak duit. Nampak imbuhan. Nampak keseronokan sementara. Kalau iman di dada, ya Allah, dah minta kopi, minta pijit pula. Kita macam tu kan, sahabat-sahabat. Nampak pahala, kita tanya, bang okey ke? Nak saya selimutkan ke? Tanya lelaki yang muncul ni. Anda bahagia tak kalau macam tu, sahabat-sahabat? Ustazah ni bercakap, jap ustaz tengok ke tidak ustazah berceramah ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya semua kita ada penat, ada rasa lesu. Tapi bila kita faham, ya Allah, setiap tindakan aku ni boleh pahala, boleh pahala, boleh pahala. Masya Allah. Patut ada, kenapa ya ustazah orang tu bekerja bagian nak rak yang tadi awal tu kan? Kerja sahabat-sahabat siang malam. Tak penat ke? Hui, dia tak penat, dia nampak imbuhan. Kerja A, pagi sampai 5 petang, hujung bulan dapat banyak ni. Kerja B, nampak banyak ni. Sahabat-sahabat. Kerja C, malam dapat banyak ni. Cuba tengok, adakah mereka bahagia? Belum tentu. Rasa duit tak cukup sahaja. Tapi kalau kita punya keimanan, pandang. Memang aku letih, siang layan anak dia, malam layan bapak dia pula. Tapi kalau kita nampak pahala, kita hilang penat. Subhanallah. Pada dasarnya Islam tidak hanya mendorong, tetapi mengatur kuantiti, kualiti dan bentuk hiburan akan tercapai tujuan asal hiburan. Apa tujuan asal hiburan? Menenangkan jiwa. So dalam Islam, hiburan tidak boleh tersasar daripada prinsip akidah,
Kerana siapa sahabat-sahabat? Berhibur pun boleh jadi ibadah bila kita pandang Allah. Syariat jangan tinggal dan berakhlak dalam berhibur tadi. Selagi tidak ada unsur yang mencemarkan tauhid, melanggar hukum syariat dan bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islamiah, maka selagi itulah hiburan itu akan memberi kebaikan untuk manusia. Masya Allah, kan? Berhibur. Nanti bila dah boleh rentas negeri, sahabat-sahabat, contoh kan, kita sambil balik kampung, ajak keluarga-keluarga kita, jom satu malam kita tidur kat hotel. Tak salah kalau kita beruang nak kongsi rezeki dengan saudara-saudara kita. Tapi tidur hotel satu malam, semua pakat tak sembahyang. Semua besok pagi keletihan malam tadi, BBQ lewat malam, besok subuh semua terbongkang, tak bangun. Mohon terasa. Sebab itu sahabat-sahabat, Ustazah dalam travel, Ustazah bawa konsep rehlah ibadah ziarah. Ni mokcik-mokcik tanya, Ustazah bila nak pergi Langkawi? Sabar dulu cik. Tapi tengah disusun. Sahabat-sahabat membuka mata, mencuci mata di Langkawi, membawa ibrah COVID kepada hati. Setahun setengah kita melalui COVID ini, bohonglah tak merasa kerdilnya diri, maha besarnya Allah. Cari ayat-ayat tadabbur dalam Quran yang melihatkan kebesarannya Allah. Sambil nanti cik nak hopping island ke apa, jangan duk ha tergelak-gelak tengok ikan duk melompat tu pun gelak sampai tak ingat dunia. Budak yang bawa bot tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lelaki. Jadi tolong jaga. Akidahnya jaga, syariatnya jaga, akhlaknya jaga. Dah tak kisah dah bercampur lelaki perempuan bertepuk tampar, adakah itu hiburan? Jadi tolong cari satu solusi untuk jiwa kita merasa semakin tenang dengan hiburan yang kita perlukan. InsyaAllah sahabat-sahabat, hari ini kita belajar dua. Satu hiburan asasi, dua hiburan sampingan. Dua-dua bentuk hiburan ini kita boleh umpamakan seperti makanan asasi tu cukup ada nasi. Kalau dapat makan dengan ikan, okey. Dapat makan dengan daging, okey. Ada juga makanan sampingan, dessert, kuih muih, kek, coklat, aiskrim, gula. Itulah. So hiburan asasi ke hiburan sampingan. Balik tak kepada redanya Rabbul Izzati. InsyaAllah bulan depan Ustazah masuk lebih dalam kepada hiburan asasi yang sudah pasti Allah cerita. Kalau Nabi kepenatan disebut dengan Bilal bin Rabah. Rehatkan aku dengan solat, wahai Bilal. Kita, Allah tak payahlah solat hari ni, skip lah, penat lah. Dah penat dah seharian kerja, kenapa nak solat pula? Kesian. Sebab kita tak faham. Jadi saya tanda di sini 1 hari bulan 10 untuk surau An-Nur fasa 3A. Kok tak silap saya tadi. Saya, rumah saya 1A/3A. Kita berukhuwah dengan jemaah surau An-Nur. Masya Allah sahabat-sahabat, saya dah terlebih terlajak masa. Minta maaf. Ampun maaf, terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.